Sehingga makhluk-makhluk lain semuanya itu dianggap seperti bayang. Ini tamsilan. Bayang-bayang ni, az-zillu ni dalam penggunaan kitab-kitab tasawuf itu tamsilan. Tapi ada orang kita ni jenis betul-betul. Lalu menganggap sebagai bayang tu dan mereka menyalahkan ahli tasawuf. Menyalahkan ajaran tasawuf. Dia kata benda antara mereka ni kata apa? Dia kata ahli tasawuf beranggapan alam ini bayang. Jadi dia faham bayang yang dimaksudkan tu memang bayang sungguh. Jadi tak nak terima lah. Padahal tak nak kata bayang mana benda ada tokoh gini ni. Padahal itu adalah bahasa tamsilang yang digunakan oleh tasawuf. Ahli tasawuf membandingkan makhluk seumpama bayang dari aspek-aspek yang tertentu. Iaitu bayang ni bergantung pada punya bayang. Boleh sambung tu. Sambung balik. Okey, minta maaf tergendala sebab terlupa nak buka switch charger. Baik. Jadi sekarang bayang itu adalah tamsilan yang digunakan oleh ulama tasawuf nak menyatakan bahawa kita ni makhluk ni macam bayang, nisbah kepada makhluk bergantung kepada Allah setiap masa dalam semua perkara. Itulah dibayangkan sebagaimana bayang tu bergerak kerana gerakan daripada punya bayang bila tak ada sentiasa berlaku benda ni. Dan kita hari ni pun macam tu lah. Kita dalam hubungan kita dengan Allah sepertilah hubungan antara bayang dengan punya bayang tu. Segala gerak-gerak kita hari ni tak terpisah daripadanya. Setiap masa dalam semua perkara kita bergantung pada dia. Bila dikehendaki oleh Allah, bila sampai masanya Allah menagih kita, kita akan hancur binasa, kita akan rosak dan sebagainya, akan punah dan sebagainya. Jadi kedudukannya macam tu, tamsilan. Gerak kita ni bila umpanya bayang ni bergeraklah kita. Dengan arti bila Allah Ta'ala menghendaki kita, jadilah. Berlakulah pada kita. Jadi kedudukan kita hari ini ni yang kita rasa macam independen rasa kita. Kita rasa macam kita menyendiri, tak kait dengan siapa dia. Pada perasaan kita, tapi hakikat keyakinan sebenar, kita ini sentiasa berkait dengan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Antara ayatnya, Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas setiap sesuatu, termasuk kita ni, sentiasa. Bahawa kudrat Allah Ta'ala itu tertakluk pada diri kita ni sepanjang masa. Kehendak ketentuannya tertentu atas kita ni dalam semua keadaan dan setiap masa. Ilmu Allah Ta'ala itu meliputi kita semua ini dan segala makhluk ini berlaku dalam apa jua keadaan, di mana saja pun, bila-bila masa. Sebagaimana bayang ni berkait dengan punya bayang, maka demikianlah makhluk ini berkait dengan Allah. Itu tamsilan yang nak dijelaskan oleh ulama tasawuf. Supaya kita sedar hari ni kita ni macam kita rasa independen ni, rupanya kita tetap terkait dengan kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya. Segala urusan hidup kita ni berkait dengan perbuatan Allah. Dengan af'al, perbuatan Allah. Kehidupan dan kematian, sihat dan sakit, senang susah. Semua urusan hidup kita ni berkait dengan Allah. Berkait dengan ketentuannya. Berkait dengan kudratnya, iradatnya. Sebagaimana bayang tu sentiasa bergantung, berpaut kepada empunya bayang. Itu tamsilan dia. Kita ni jadi betul-betul. Jadi betul-betul. Lalu beranggapan bahawa ahli tasawuf dalam keilmuan tasawuf ni beranggapan alam ni macam bayang-bayang. Seolah macam benda ni tak ada. Bayang macam kita tengok bayang lah. Tengok bayang ada, gitu tak ada. Jadi kita faham macam tu. Jadi nak kata tak ada guna, kita pegang ada. Padahal itu tamsilan dia saja. Baik. Sedang sesiapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti ia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun selain Allah yang telah dicintainya itu. Itu sebagai faktanya samalah, bahawa bila seseorang itu hatinya terpaut kepada Allah, kasih kepada Allah, Allah lah yang akan menjadi keutamaan hidupnya. Allah lah yang menjadi tempat berpautnya, tempat berserahnya, tempat bergantungnya, tempat dia mengharapkan dan segala-galanya. Apa-apa semua perkara akan balik situ dulu. Ini gejala ataupun ini suatu kelakuan bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih ataupun mahabbah
cinta kepada Allah. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya dalam mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah sanggup meninggalkan kemahuan dirinya, kepentingan dirinya dalam usaha dia untuk mencapai redha Allah. Kepentingan dia mencari redha Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala redha, sekalipun berlawan dengan kemahuan dia, keinginan dia, dia akan tinggalkan itu, dia akan mengutamakan keredaan Allah. Ini gelagat kepada orang yang dihiasi hatinya cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah, sangat mulialah orang yang Allah Taala kurniakan benda ni. Dan tasawuf mengajarkan kita manhaj, kaedah untuk mencapai itu. Itu sebenarnya intipati tasawuf. Dan segala keilmuan tasawuf itu bercabang dari situ. Baik, kemudian kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, sebab hakikat dari semua panca indera kita ni, penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata, telinga dan lidah atau hidung. Ni fenomena lain sikit lah saya nak cerita. Kita kena faham. Kalau kita tak faham molek benda ni, banyak benda dalam tasawuf kita akan keliru. Bahkan kita akan menganggap salah. Kerana kurang faham kita tentang perkara ni. Baik. Kita melihat, mendengar, itu suatu yang dikurniakan Allah kepada kita. Dapat melihat, dapat mendengar, dapat berkata-kata. Yang mana, kalau kita bandingkan dengan Allah, itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Tapi sifat-sifat tu Allah Ta'ala nyatakan pada kita ni. Tapi yang bersifat dengan sifat yang hakikinya Allah lah. Kita ni panggil majazi je, pinjamannya. Pinjaman, bahasa mudah gitulah. Cara mudah kita nak faham, kita ni pinjaman saja. Hakiki sebenarnya memiliki kekuasaan, melihat, mendengar, berkehendak, berkuasa, mengetahui. Itu hakiki sebenarnya Allah Ta'ala saja. Kita ni pinjaman, bahasa mudah. Yang Maha Esanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dikurniakan Allah memiliki sifat-sifat yang sama nama dan fungsi tapi tak sama dari segi hakikatnya. Allah Ta'ala, Nabi SAW ada menyebut dalam hadis, Inna Allaha khalaqa Adama ala suratih. Allah Ta'ala menciptakan Adam, yakni manusia ni, atas rupanya. Rupanya itu, nya itu balik ke siapa dia? Itu ada ikhtilaf lah. Tapi ahli tasawuf mengembalikannya itu kepada Allah. Dengan erti Allah Ta'ala menciptakan Adam ini atas rupanya rupa Allah. Rupa Allah ini dalam kefahaman ahli tasawuf sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan erti kita ini memiliki sifat-sifat yang sama dari segi nama dan fungsi tapi tidak sama dari segi hakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Allah Ta'ala Maha melihat, kita pun begitu juga. Allah Ta'ala Maha mendengar, kita pun ada sifat pendengaran juga. Allah Ta'ala Maha mengetahui, kita pun mengetahui juga. Ada sifat ilmu, ada ilmu. Allah Ta'ala bersifat kalam, kita pun boleh bercakap, berkata-kata juga. Boleh menunjukkan, menjelaskan itu dan ini. Jadi ada persamaan-persamaan ini. Itu maksud Allah Ta'ala menciptakan manusia ni atas rupanya. Memiliki persamaan itu. Jangan kita faham secara tashbih, musyabbihah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Adam atas rupanya, rupa Allah. Dengan erti manusia ni, kalau nak kenal Tuhan, kenal manusia lah. Dengan arti kalau manusia ni ada tangan, Tuhan pun ada tangan jugalah. Kalau manusia ni ada mata bulat dua tin ni, Tuhan pun gitu juga. Jangan faham kau tu. Dan ada orang faham macam ni. Itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nak faham pasal tu, fahamlah. Tapi nak kabarnya, yang mensifatkan Tuhan sama dengan sifat manusia dari aspek fiziknya, aspek fizik, itu bukan faham Ahlussunnah. Dan ada orang yang faham macam ni. Kalau dalam sejarah Islam, orang-orang yang faham seperti ini disebut sebagai kelompok musyabbihah, mujassimah. Orang yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk dari aspek fiziknya. Dan mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada berjisim, beranggota. Memiliki anggota mata, tangan, kaki, jari dan sebagainya. Itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, hendaklah kita ingat, itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sesiapa yang berfahaman seperti itu, menurut faham Ahlussunnah, dia sudah rosak keyakinan dia. Rosak menurut faham Ahlussunnah. Secara umumnya macam tu.
Tapi berkait dengan hadis tadi, innallaha khalaqa Adama ala suratih, Allah Ta'ala menciptakan Adam atas rupanya tu, rupa dengan erti tadi tu. Memiliki sifat-sifat yang sama dari segi nama dan fungsi, tapi tidak sama dari segi hakikat sebenarnya. Kerana hakikat sebenarnya itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni disebut sebagai majazi, pinjaman saja. Jadi sekarang persoalannya sekarang. Sikit saya nak sebut, kita ni melihat, mendengar dengan apa? Ini persoalan yang kita kena faham oleh. Ada orang kata dengan mata melihat, dengan telinga mendengar. Ini kefahaman seperti ini cenderung kepada pemikiran ahli falsafah. Falsafah materialistik, falsafah kebendaan. Kita melihat dengan mata kita, mendengar telinga. Menurut faham ahli tasawuf, tak macam tu. Kita ni ada dua unsur yang terbentuk menjadi manusia ni. Unsur ruh dan unsur jasad. Jasad kita, badan kasar kita ni. Ruh kita ni rahsia. Satu kejadian makhluk ciptaan Allah, tapi sangat rahsia. Sebab tu dalam menakrifkan takrifan yang diberikan oleh ulama tentang ruh ini, dengan takrifan yang mereka sebut macam mana? Latifatun Rabbaniyah. Satu kejadian Allah yang sangat halus, yang sangat aneh, yang sangat seni, sangat rahsia. Latifah Rabbaniyah, yang dibangsakan, yang berhubungan dengan Allah. Ingat Rabbaniyah, berhubungan. Yang dibangsakan, yang berhubungan, berkait dengan Allah. Dia bukan, jangan salah faham pula. Dia berkait, ada kaitan dengan, ada berhubungan dengan Allah. Berhubungan. Macam saya beri contoh dulu lah. Ada orang kadang salah faham. Bila kita kata kita ni sebagai, kita ni macam saya ni, ana Terengganu. Saya orang Terengganu. Saya bukan Terengganu. Tapi saya ada hubungan dengan negeri Terengganu ni. Berhubungan. Tapi saya bukan Terengganu. Sama kok ni. Saya jelaskan sikit, takut orang dia terbabah faham, dia kata terlajak dan jadi, sehingga kefahaman tu betul-betul menjadi kefahaman yang sama dengan kefahaman yang ada dalam agama Kristian dan sebagainya. Bukan. Satu kejadian, makhluk, kejadian Allah yang sangat seni, yang sangat halus, sangat rahsia, tapi mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Jadi, ruh inilah yang menjadikan kita ni mendengar, boleh melihat, boleh mendengar. Bukan mata. Mata ni alat dia saja, alat dia. Telinga ni alat dia. Apa sebenarnya mendengar ruh kita tu. Dengan perantaraan alat-alat ni, mata-mata ni, mata, telinga dan sebagainya, alat tu alat dia je. Tapi yang mendengar sebenarnya tu bukan alat tu, tapi ruh di sebalik semua itu. Biar kita faham situ. Telinga dan lidah atau hidung. Tetapi semua memerlukan nur ilahi yang langsung dari Allah. Sebenarnya yang dapat melihat ni ruh manusia yang menerima limpahan nur daripada Allah. Yang dengannya manusia dapat melihat, dapat mendengar dan sebagainya. Bukan atas anggota-anggota. Itu alat dia saja. Biar faham gitu. Jadi sehingga terangnya mata tanpa terangnya benda yang akan dilihat. Tidak memungkinkan terlihat benda itu. Contoh mudah. Kadang-kadang mata ada. Terang. Tapi kawan ni mati. Mati. Molek. Buka molek mata tu. Cahaya pun terang. Objek depan mata. Kita pun ambil tangan loleh-loleh tok depan mata dia. Senyap kerasang. Gitu. Jadi rupanya kawan ni mati. Mati dengan arti roh terkeluar, roh cabut. Roh terpisah dari badan. Tak payah nampak lah. Sekalipun mata nampak cerah, tak tutup, terbuka molek. Sebab apa? Kerana yang melihat itu adalah roh. Bukan jasad. Bukan mata tu. Ini kena faham molek sini. Sebab ada isu-isu yang berkait. Kalau kita tak dapat faham dia ni, proses ni banyak benda yang kita terhalang untuk memahami dalam alam tasawuf, dalam dunia tasawuf. Banyak benda yang kita tersekat daripada memahami banyak huraian-huraian tasawuf. Kita kena faham benda-benda macam ni.